Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada hari kemuliaan kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وارزقنا فهما والعلم والعافية والحكمة. اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وارفع علينا كتب العارفين وزدنا علما وارزقنا فهما ثم أما بعد. Baik, insyaallah pada senang apabila dan seterusnya pada saat ini berada puasa masjid. Selain doa hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat di tempat dan kepada asal kisah kepada ilmuwan sedang beriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pertemuan kita seperti biasa. Pertemuan kita setiap Selasa, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan kita membincangkan ulasan berkaitan dengan solat berjemaah. Mungkin juga dalam pertemuan kita bulan lepas kita bermula masuk pada perbincangan berkaitan dengan ulasan sunat-sunat dalam solat. Okay? Sunat-sunat dalam solat. Jadi yang mana kita ambil panduan daripada kitab yang dihasilkan oleh Al-Allamah Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah, yang mana beliau yang menghasilkan kitab 500 sunat-sunat solat dalam mazhab Syafi'i. Okay. Jadi secara tak langsung kita sedia faham sunat-sunat ini melalui pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi bukan untuk kita nak menyempitkan situasi untuk kita nak fokuskan kepada di sisi mazhab Imam Syafi'i sahaja, tidak. Cuma untuk kita nak menyempurnakan lagi, nak menambahkan lagi kita, khususnya berkaitan dengan sunat-sunat dalam solat ini. Dalam pertemuan yang lalu kita membincangkan berkaitan dengan sunat-sunat sebelum solat, iaitu azan dan juga iqamat. Jadi pada malam ini kita akan teruskan, iaitu sunat-sunat ketika qiyam. Sunat-sunat ketika qiyam. Qiyam ni apa dia? Berdiri. Walaupun berdiri ni, qiyam ini salah satu daripada rukun solat yang 13. Niat yang ketiga. Niat pula rukun yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam.
Jadi kita sedia maklum qiyam ni bukan rukun sembahyang. Ini kalau tak sempurna qiyam bagi yang berkemampuan, ini bagi orang yang sempurna, maka tak sah sembahyang dia. Itu rukun-rukun ni benda yang perlu dilengkapkan. Kalau tak sempurna, batal, tak sah ibadat tersebut. Tak kira rukun apa, rukun puasa, rukun haji, rukun sembahyang, rukun zakat. Bala yatim illa bi. Kalau yang tak akan sempurna, tak boleh. Sama juga kita rukun Islam, rukun iman, nak tolak salah satu, tak sempurna Islam itu. Itu yang apa itu, rukun iman sekali itu, tolak satu, rosak iman. Okey, baik. Jadi, terlebih dahulu, kita lihat yang dimaksudkan qiyam itu adalah rukun. Cuma kita nak bincangkan malam ini sunat ketika qiyam itu. Apa amalan sunat yang boleh kita laksanakan? Dan mungkin kita dah buat dah. Cuma kita nak lebih untuk kita maklum tentang apa yang kita buat itu berdasarkan ilmu. Itu kalau betul, ilmu dengan amal. Kalau amal sahaja tanpa ilmu, itu kurang sempurna. Ilmu diikuti dengan amal. Okey, ilmu dahulu kemudian diikuti dengan amal. Baik. Qiyam ini yang dimaksudkan kalau kita lihat dalam kitab Maniatul Musalli Syekh Al-Fatani rahimahullah menyatakan apa dia? Qiyam ini iaitu berdiri pada sembahyang fardu. Rukun dalam solat fardu ini maknanya qiyam, berdiri. Okey. Syarat berdiri ialah dengan membetulkan tulang belakang walaupun dengan cara bersandar. Lurus tulang belakang diri. Kalau ke depan, pokok dia kan ikut kan. Kalau lebih lagi dah macam pokok lah. Ataupun ke belakang, si orang bagi diri juga. Contoh kan, diri tapi dia lebih ke belakang. Buat contoh, upaya juga kan. Contoh macam ni lah. Kalau macam ni, diri juga. Kalau ke depan, dapat macam menunduk. Pokok, dia dah tak ambil pokok tadi. Tapi kalau ke belakang macam tu, tahu nak jaga macam tu, bukan berdiri. Macam nak tumpang pun dia kan. Bukan berdiri tu. Kita tengok risau, macam nak tumpang kan. Contohnya lah kan, ke belakang macam ni. Maknanya, berdiri qiyam itu adalah syarat berdiri qiyam itu dia dengan membetulkan tulang belakang. Maknanya dia waktu kita takbiratul ihram itu kena sempurna lah qiyamnya. Maknanya kalau contohnya kan, mana kalau angkat takbiratul ihram itu dalam keadaan macam ni, bukan qiyam, bukan berdiri betul lagi tu. Ini kita ketepikan yang usul macam mana, yang memang dah pokok macam mana. Ini kecuali ini yang bagi pemimpin boleh berdiri. Diri jadi. Jadi sebab tu waktu takbiratul ihram tu berdiri macam ni. Maknanya kalau yang macam ni macam mana? Contohlah, sini stop, katalah sini stop. Ini datang, tak sebab diri lagi, tak sebab berhenti lagi. Okey? Itu maka tadi. Tak boleh, itu bukan berdiri. Ini masih berjalan. Berdiri, berhenti. Kan? Kalau seorang contohlah berjalan, dia tak boleh berdiri tu. Walaupun memang dia berjalan, dia berdiri, dia dah. Kalau dia balik, nakal lah. Kan? Mana ada istilah jelas. Mana kalau contohnya itu belum diri dia mana semua tuan kita nak kata untuk ihram. Diri berhenti dan pastikan diri itu betul. Allahu Akbar. Itu maknanya sempurna rukun berdiri qiyam. Termasuklah juga macam kita bincang dulu, cuma kita dah update balik. Kadang-kadang ada yang nak takbiratul ihram, mungkin imam dah rukuk dah, jemaah pun dah mungkin dah rukuk waktu dia datang. Dia pun nak rukuk juga, dia kat takbir waktu tu je. Kan? Allahu Akbar. Itu macam tu je. Tak sah. Sebab takbiratul ihram dia itu bukan pada waktu dia qiyam betul.
Boleh faham tu? Itu berkait dengan qiyam. Okey, itu kesalahan tadi mungkin kesalahan apa? Tak semayang sebab qiyam tu rukun. Tak sempurna berdiri itu. Angkat takbir bukan pada waktu berdiri. Qiyam dengan betul. Tak sah. Sedangkan dia mampu untuk berdiri dengan betul. Sebab itu bagi orang yang contohnya sakit lutut ataupun yang bertokak, dia boleh datang berjalan, tapi dia nak berdiri lama tak boleh. Syarat dia tak betul kena dalam keadaan berdiri. Lepas tu kalau dia tak mampu, tak duduk atas kursi, duduk kan. Tapi kalau dia angkat kaki betul terus duduk atas kursi, batal. Sebab dia tadi boleh jalan. Kata boleh dia kayu bersihkan, boleh dia datang jalan, boleh. Maknanya dia mampu untuk berdiri walaupun sekejap. Sekadar nak menyempurnakan kaki betul sebab dia mampu berdiri. Sebab qiyam ini kena adalah salah satu daripada rukun pada solat fardu. Mana solat sunat boleh lah. Kalau kita tak larat, kita nak angkat kaki waktu duduk, boleh, tak ada salah. Okey, baik. Okey, jadi malam ini kita nak lihat sunat-sunat ketika berdiri. Kalau dalam kitab ni sekarang letakkan sunat-sunat ketika berdiri betul. Maksudnya waktu berdiri, waktu mahal qiyam, maknanya waktu duduk diri, waktu diri tu. Okey, baik. Yang pertama, meregangkan antara kedua kakinya. Ayyufarrija baina qadamaihi, meregangkan antara kedua kakinya, maknanya tidak dapat meregangkan. Dan makruh sekiranya menindihkan kaki antara satu sama lain. Ini makruh. Solatnya sah. Duduk jadi. Ni duduk jadi. Contoh dia lah kan. Nampak macam tinggi, dia tu tinggi. Nampak kaki ke lah. Okey, makruh. Kalau dia buat berterusan, ataupun dia buat sekejap, makruh. Contoh lah kan. Waktu dia semayang, dia tak sedar nyamuk gigit dia. Selesai nyamuk gigit tu, dia rasa lain macam. Nyamuk gigit tu, dia pun contoh lah kan. Itu perbuatan tersebut makruh. Okey, makruh ni dia merosakkan, mencacatkan kesempurnaan solat. Benda makruh ni kita kena elakkan. Sebab dalam suatu solat kita berusaha nak elakkan perbuatan makruh ni, dapat pahala. Dapat pahala. Kalau di luar solat makruh ni kita faham macam mana? Kalau tinggalkan lebih baik buat tak dosa. Tapi sewaktu semayang, sewaktu sedang semayang ni, kita berusaha untuk nak elakkan daripada buat perkara makruh, dapat pahala. Okey, baik. Itu sunat yang pertama, buat sewaktu berdiri, iaitu meregangkan antara kedua kaki. Okey, makruh sekiranya menindihkan kaki antara satu dengan yang lain. Baik. Pertama tadi apa dia? Meregangkan antara kedua kaki. Seterusnya, regangan tersebut sekadar sejengkal. Ayyaku dan qadra shibrin. Hendaklah regangan itu sekadar sejengkal. Jalan tu sejengkal, sedikit. Okey. Okey. Kerana kalau yang macam ni ada juga. Kita pakai bau balik jin lain dia contohnya. Ini lebih kadang-kadang. Dia memadai dengan kita bincang sebelum ni saudara. Kalau berkadar apa itu sejengkal, memadai dia sama dengan bahu. Sama dengan bahu. Ada. Okey. Baik. Okey, itu yang kedua. Yang kedua, iaitu regangan itu sekadar sejengkal. Ayyakuna qadra shibrin. Dan yang apa tu? Yang kedua, meregangkan kaki, kemudian regangan itu sekadar sejengkal. Seterusnya, yang ketiga,
An-nadharu ila mawadhi'is sujud. Ni memfokus, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Memfokuskan mata melihat ke tempat sujud adalah lebih membawa kepada khusyuk. Ij'al nadharaka fi mawadhi'is sujud fa innahu aqrabu lil khusyuk. Jadikan pandangan mata sewaktu qiyam tu, tengok tempat kita sujud, tempat dahi kita nak letak. Fa innahu aqrabu lil khusyuk. Sesungguhnya dia menghampiri, lebih membawa kepada khusyuk. Tengok kat situ, tempat yang kita nak letak, tempat kita nak sujud lah, dia lebih membawa kepada khusyuk. Maknanya jawapan kepada kita, tengok kepada selain daripada tempat tu, dia boleh membawa kepada kita leka ataupun lain. Apatah lagi tengok atas, tak perlu. Kalau masjid tak apa kan, tengok atas. Ada apa kalau masjid lawa-lawa, nampak lampu yang tidak tu, panjang kita kan. Tidak-tidak imam rukuk, dia tak rukuk lagi, kita kira manik lampu ni. Kan? Tak, ceritanya panjang lah. Apa ni? Gangguan ni. Pasal lampu tu tak salah, dia tengok atas tu buat apa? Kan? Banyak ni salah apa? Tak bagi diri siap ni. Contoh sini tak, bukan dalam sini. Ini musik, contoh lah. Tak ada kata macam-macam lah. Nak bagi imam macam-macam. Betul lah, contoh. Kan saya nak kata ini musik tu. Tak nak kata dia pandang atau pandang ke depan. Pandang ke depan ada apa-apa yang boleh jadi kepada sebagai gangguan untuk khusyuk. Baik lihat di tempat yang itu lebih dekat kepada khusyuk. Maka makruh jika memandang ke sekelilingnya, ke atas, dan janganlah memandang ke atas, ke bawah. Ke bawah pun maknanya selain daripada tempat kita nak sujud itu. Pada ke bawah pun dia tak tengok. Tak potong lagi kuku jari. Kuku kaki tak potong. Tengok kuku sendiri boleh tahan, tengok kuku sebelah. Oh, tentu. Betul kan? Okey, baik. Juga sesuatu di hadapan ataupun sekelilingnya, sekalipun. Ini yang kita bincangkan sebelum ini. Cuma ni kita apa ni? Hormati apa yang dinyatakan oleh pengarang di sini. Dia menyatakan sekalipun di hadapan Kaabah ketika solat. Tak apalah kita hormati. Ini kalau depan Kaabah, contoh kita nak tengok pada tempat sujud, itu lebih utama. Walaupun ada dalam pandangan lain menyatakan boleh, suatu depan Kaabah boleh tengok. Tak apa, diterahikan. Sebab perselisihan ulama satu rahmat pada kita. Manakala kita mengaji sebelum ini, kita bincangkan boleh, tak ada masalah pun bagi depan Kaabah. Cuma dia berhujah sebab apa? Dia berhujah berdasarkan melihat Kaabah ini. Yang lebih utamanya adalah di luar solat, itu lebih utama. Di luar solat, dia dikatakan melihat itu sebagai ibadah. Melihat itu tak ada apa pun, tu tengok Kaabah jika sebagai dapat pahala tengok Kaabah. Okey, maknanya kita fahami di sini tak apalah. Maknanya kalau nak lebih untuk nak khusyuk, contohnya lah, mungkin kalau setengah keadaan, kalau kita semayang betul dekat gigi Ismail, tak apalah, tegak betul lah. Kalau kita duduk jauh, depan kita orang duduk bawah lagi, ada terjelah kan. Depan kita ni orang bawah, betul lah, kita solat takak, memang Kaabah depan kita. Tapi kalau kita tengok tersebut, mungkin kita katakan gangguan. Yang berlaku ke depan tu, memang kita tengok Kaabah. Tapi pada waktu situasi tersebut, kita boleh gunakan apa yang dinyatakan oleh pengarang ini, bahawasanya melihat tempat sujud itu adalah lebih afdal. Maknanya berdasarkan beberapa situasi. Okay. Baik. Dan pandangan mata hanya diubah sewaktu menyebut kalimah illallah ketika tasyahud, maka lihatlah pula kepada jari telunjuk.
Adanya yang buat apa tadi tu kan? Yang ketiga lah kan. Yang pertama kali apa dia? Meregang kaki dan kadar regangan tersebut lebih kurang shibr, sejengkal. Kemudian ij'al nadhar fi mawadi'i sujud. Tengok pandangan itu pada tempat sujud, sebab itu lebih membawa kepada khusyuk. Cuma tadi dijelaskan, hatta walaupun kalau tempat Kaabah, kalaulah situasi di tempat Kaabah tu ialah tempat Kaabah juga, tapi kadang-kadang ada orang lagi yang juga depan tu atau ada gangguan, maknanya melihat ke tempat sujud itu lebih afdal. Tapi kalau ke depan tak ada orang, itu jelas memang Kaabah memang dekat sembahyang betul-betul depan apa itu dekat dengan Hajar Aswad contohnya lah kan. Memang tak ada orang, tidak tengok ada masalah. Sebab bila dekat lain tuan-tuan, betul tak? Bila dekat di kiri kanan, kita nampak bangunan tu je lah. Okey, maksudkan. Okey. Baik, cuma kat mana ketika melafaz tasyahud pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat jari tu kan, tasyahud awal tu, tasyahud akhir tu, mata lihat pada jari telur, okey, baik. Okey, baik. Dan seterusnya yang keempat, ayyudi man nadhara ila mawadi'i sujud fi jami'i salatihi haitsu fataha 'ainaihi, berterusan memandang ke tempat sujud sepanjang solatnya dalam keadaan membuka kedua matanya. Berterusan memandang ke tempat sujud sepanjang solatnya dalam keadaan membuka kedua matanya. Jadi sini mungkin ada yang kita dah bincangkan dah sebelum ni, kan, berkait dengan kalau pejam mata itu macam mana. Maknanya kalau buka mata itu adalah sunat. Sepanjang solat itu membuka mata ni adalah sunat sewaktu qiyam. Okey, baik. Melihat kepada tempat sujud dan membuka kedua matanya sepanjang solat, termasuklah jika keadaan tempat tersebut gelap ataupun di belakang mata tetap memandang ke tempat sujud. Jika keadaan gelap, kecuali jika solat tersebut solat khauf, solat waktu pegang. Solat khauf ni tak apa solat khauf ni boleh tengok, sebab solat khauf ni pun dia lain solat waktu pegang. Dia ada waktu keadaan mungkin bukan waktu pegang. Waktu pegang, waktu sedang berperang, waktu sedang dalam operasi, sedang berhadapan dengan musuh, atau musuh ada, tapi bukan waktu saat sedang berperang. Ada pelbagai cara solat tersebut, solat khauf. Sebagai contohnya katalah dibuat dua saf, imam memulakan dulu rakaat pertama. Okey, yang mana saf di belakang makmum ni dia tak ikut rakaat pertama rukuk, iktidal, sujud apa semua. Yang belakang saf yang kedua ni memperhatikan. Maknanya dia boleh tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan. Okey, bila dah jemaah imam dengan saf hadapan ni, jemaah saf hadapan ni selesai rakaat pertama, barulah yang belakang ni rukuk, sujud apa semua selesai, dan yang depan saf hadapan ini memperhatikan. Itu antara salah satu contoh solat khauf. Itu saat waktu operasi peperangan. Okey, ada pun bagi solat yang biasa ni, walaupun kadang-kadang ada juga kan yang tengok kiri kanan, tak bukan solat pegang pun, solat biasa, kan, tak boleh, makruh lah. Kalau solat biasa tengok kiri kanan tanpa ada keperluan yang munasabah,
Okey, baik. Kecuali jika solat khauf yang mana musuh berada di hadapannya, maka pandanglah ke arah hadapannya. Dan termasuklah ketika solat tidak memandang ke Kaabah walaupun berada di hadapannya. Sebab di sini yang mana tuntutan sunat memandang Kaabah itu ialah di luar solat. Ini baik. Dan terdapat keadaan yang menjadikan sunat pula memejamkan matanya, iaitu jika terdapat keadaan yang melalaikannya berada di hadapannya. Contohnya, dia dah berusaha dah nak tunduk tengok tempat sujud, tapi yang datang tu bukan dia pakai baju yang ada tulisan, seluar ada tulisan, seluar, bukan tulisan, tidak gambar. Gambar Doraemon, betul dia gambar Doraemon. Dia tengok gambar tu dia ingat ini Doraemon. Masa saya kecil-kecil dulu kan, kan dia tengok dia kenal ni Nobita, ni Jaya, ni Sunyo. Gangguan tak kira lah, itu saya bagi contoh lah. Dia tengok lah, tapi ada gangguan kat depan tu, tak apa, pijam mata. Kalau ada perkara yang melalaikan di hadapan, ataupun dia sedang solat, tiba-tiba datang cucu kat depan dia, atau itu ganggu kan, atau itu bagi tak tahu apa, 2 tahun 3 tahun, dia datang tutup ujung sejadah, dia tengok, kan. Dia tengok saja tak apa, dia tengok kita mulut rumah kami, dia pun buat dengar. Macam tu. Ganggu kita, silap-silap gelap kita berhenti semayang. Kan? Dan cucu jarang balik lah. Gangguan tak kira benda yang boleh melalaikan. Ini. Terdapat keadaan yang menjadi sunat pula memejamkan matanya jika terdapat keadaan yang melalaikan. Sunat pula macam mata. Kalau keadaannya ada berlaku di hadapan itu benda perkara yang boleh melalaikannya, sunat pula untuk menjawab. Dan ada yang menjadi situasi wajib, situasi wajib menjawab. Macam mana pula? Bahkan menjadi wajib pula iaitu ketika ternampak aurat seseorang di hadapannya. Wajib tak menjawab. Nampak aurat, terbuka aurat member depan mayat. Member tu pakai seluar besar, baju kecil. Kan? Tinggal dia 32, dia pakai 40. Contohnya lah kan. Pakai lodeh kan. Maka waktu dia sujud, dia rukuk, waktu duduk ada 2 sujud, lagi dah dedah, betul depan kita. Wajib masa tu pejam. Sebab nampak aurat. Situasi orang yang sembahyang tu batal lah sembahyang dia. Sebab dia dedah aurat. Untuk aurat ni kan wajib. Kalau terdedah aurat, tak ada sembahyang orang lepas tu. Kita nak bincang yang belakang ni, ada waktu kita wajib untuk pejam mata. Kalau berlaku situasi terdedah aurat orang berada di hadapan, pejam. Okey, baik, itu dari yang baru tadi. Yang keempat, berterusan memandang ke tempat sujud sepanjang solatnya dalam keadaan membuka kedua mata. Cuma disunatkan menutup mata, pejam mata kalaulah ada berlaku perkara yang sekiranya dia lihat boleh melalaikan dia waktu dia sembahyang. Dia tengok walaupun dia sembahyang seorang, walaupun dia sembahyang sunat, dia tengok kat benda tu, tiba-tiba baca tasyahud waktu berdiri. Contohnya lah kan, waktu diam, dia baca tasyahud, lalai tu. Okey, baik. Dan ada keadaan yang wajib pula ia memejamkan matanya kerana sekiranya ternampak aurat seseorang di hadapannya. Bagi itu sunat yang keempat. Okey, baik, seterusnya yang kelima, sunat untuk menundukkan kepala sedikit. Itraqul ra'si qalilan, menundukkan sedikit.
Okay, sebab kalau kita katakan tadi, pandangan nak terlihat ke depan, sujud, contohnya lah kalau tegak, dudukkan sedikit. Okay, dudukkan sedikit depan. Okay, baik. Okay, jadi itu sunat-sunat ketika berdiri. Saya ulang sekali lagi, meregangkan antara dua kakinya, dan seterusnya regangan itu sekadar sejenak, dan seterusnya melihat ke tempat sujud kerana ia lebih membawa kepada khusyuk. Makruh sekiranya memandang ke sekelilingnya, ke atas, ke bawah, kiblat, dan seterusnya berterusan memandang ke tempat sujud sepanjang solatnya dalam keadaan membuka kedua mata. Seandainya ada gangguan yang boleh membawa kepada situasi yang melalaikan dia sewaktu dia qiyam itu, maka boleh sunat untuk dia memejamkan mata. Bahkan ada situasi wajib boleh sekiranya terdapat pendedahan berlaku pada awal berlaku di hadapannya. Dan seterusnya menundukkan sedikit ke baik. Baik. Jadi itu di antara sunat-sunat ketika qiyam. Baik. Okey, dan seterusnya sunat-sunat lain sebelum solat. Okey, sunat-sunat lain sebelum solat antaranya iaitu as-siwak, iaitu bersiwak. Yang mana siwak itu terhasil dengan setiap perkara kesan untuk menghilangkan kotoran pada gigi, kecuali jarinya. Dia tidak dikira bersiwak kerana jari tersebut bersambung dengan tubuh badannya. Alat siwak yang paling afdal ialah dengan menggunakan kayu arak. Kayu siwak itu, kayu sugirah, dan disunatkan membasah kayu siwak yang sudah kering. Okay. Baik, dan di sini terdapat ganjaran pahala yang besar menggunakan siwak berdasarkan hadis Nabi SAW. Raka'atan bis-siwaki afdalu min 70 raka'atan bi ghairi siwak. Yang bermaksud 2 rakaat solat menggunakan siwak itu lebih baik dari 70 solat tanpa menggunakan siwak. Jadi faedah daripada hadis ini menyatakan hadis ini tidaklah menunjukkan lebihnya fadilat bersiwak dengan 70 kelebihan berbanding solat berjemaah yang angkanya disebutkan sebanyak 27 darjat itu. Ini kerana satu darjat ketika solat berjemaah itu kadang-kadang lebih banyak melebihi dari 70 rakaat bersiwak. Okey, ini perbahasan berkaitan dengan amalan-amalan sebelum solat. Jadi tadi sunat-sunat sebelum solat juga, iaitu ketika berdiri, yang mana waktu berdiri dengan betul. Okey, baik. Okey, dan diteruskan lagi berkait dengan sunat-sunat sebelum solat. Yang tadi diteruskan dengan bersiwak dan kita sambung lagi, iaitu disunatkan bagi lelaki untuk memakai 2 jenis pakaian ketika solat, iaitu qamis dan rida atau izar dan seluar. Sekiranya ingin memadai untuk menutup aurat, maka ini diharuskan untuk memakai izar ataupun seluar. Begitu juga disunatkan meletakkan sesuatu di bahunya. Okey, yang dimaksudkan di sini qamis, rida dan izar itu apa dia? Qamis ini ialah kain yang terpisah dari badan, maka terdapat lengan baju dan juga poket. Maknanya kalau kita baju Melayu, kurta, itu dikategorikan sebagai qamis. Qamis, kain yang terpisah dari badan. Okay, maka terdapat lengan baju dan juga poket. Rida itu apa ya? Rida itu apa yang dipakai dari pertengahan badan ke atas.
Okey. Dan izar, apa yang menutup bahagian pertengahan badan ke bawah, seperti seluar ataupun kain lekat, izar. Ini. Okey. Apa yang menutup bahagian pertengahan badan ke bawah seperti seluar dan juga kain lekat. Okey, baik. Jadi ini dinyatakan, hadis ini memberitahukan bahawa makruh jika solat dalam keadaan terlihat kulit bambu. Ini khusus bagi lelaki. Okey, baik. Adapun bagi wanita disunatkan 3 helai pakaian, iaitu tudung untuk menutup kepala dan leher, dan kain untuk menutup badan, dan kedua kaki serta terkung untuk menutup pakaian yang sedia ada. Okey, dan yang lain-lain lagi tuan-tuan, memakai lidah, lamsuk lidah. Dan memakai lidah ini ialah hadis pada sunat sebelumnya. Lidah itu ialah apa yang menutup setengah dari bahagian atas badan. Okey, maknanya kalau contohnya kalau kita kain sebatu letak atas bambu, tutup, itu juga dinamakan lidah. Atau boleh letakkan di atas kepala, boleh juga. Okey, baik. Seterusnya, labsul kufiyah. Apa dia? Memakai kufiyah, menutup kepala. Kerana termasuk dalam perhiasan di dalam solat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada setiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan solat. Seterusnya lagi, labsul imamah, itu memakai serban. Dan kemudian membaca ta'awudz sebelum memasuki solat. Apa itu ta'awudz? Menyebut a'udzu billahi minasyaitan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okey, baik. Jadi itu tuan-tuan, sunat-sunat selepas kita bincangkan berkaitan dengan sunat-sunat ketika berdiri dan juga sunat-sunat yang lain sebelum solat. Kalau tadi kita bincangkan sunat-sunat sewaktu qiyam, sewaktu berdiri, yang tadi yang ditambah tadi ialah sunat-sunat lain sebelum memulakan solat, iaitu bersiwak dan memakai pakaian yang disebutkan tadi, qamis, rida ataupun izar. Bagi sebagaimana kita duduk sekarang ni, salah satu daripada yang antara yang disebutkan tadi lah. Okey, baik. Memakai rida dan seterusnya memakai kufiyah, menutup kepala. Bagi seterusnya memakai serban dan seterusnya membaca ta'awudz sebelum memasuki solat. Itu kesemuanya tuan-tuan merupakan perkara-perkara sunat. Termasuk sekali sewaktu kita qiyam, sewaktu qiyam solat atau sebelum memulakan solat, dan juga sunat-sunat lain yang dinyatakan sebelum memulakan solat. Okay. Baik. Dan seterusnya, khusyuk dalam solat itu dituntut. Maka sewajarnya kita perlu meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala agar syaitan tidak mengganggu dan memberi was-was, terutamanya sebelum solat didirikan. Sebab itu di antara sunat yang lain juga ialah membaca surah An-Nas sebelum masuk melaksanakan solat. Ini di antara sunat-sunat sebelum solat juga. Ayyaqra'a surah An-Nas qabla dukhuli fiha, membaca surah An-Nas sebelum masuk melaksanakan solat. Apa faedahnya? Faedahnya dapat mengelakkan daripada gangguan syaitan. Okay. Baik. Jadi ini tuan-tuan sedang berdengar dari Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan boleh juga dibacakan dengan bacaan yang lain selain daripada membaca surah An-Nas. Ini kita dah bincangkan juga sebelum ini. Sebagai contohnya, membaca 3 kali
bacaan Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Boleh juga selepas membaca ta'awuz. Boleh sekiranya ada warna. Jangan pula kita baca ini mengganggu sampai melewatkan kita kata takbiratul ihram. Jangan kita bincanglah sebelum ni. Okay, yang ini waktu sudah merapikan soft, punya nak rapatkan soft, nak baca. Baca. Habis baca pula untuk binas contohnya lah. Imam tak boleh akan takbir lagi contoh nak baca. Nak tambah lagi. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Okey. Baik, boleh. Okey. Baik. Yang mana perkara ini juga boleh dilakukan ketika berwudu, bahkan juga ketika ingin melakukan perkara yang digalakkan syarak, iaitu berkait dengan ibadah seperti mandi wajib, berwudu, bertayamum dan lain-lain, untuk kita elakkan gangguan daripada kita terlibat dengan gangguan-gangguan syaitan sewaktu kita nak melaksanakan ibadah. Bagi Muslim, kalau kita tengok gangguan-gangguan ini adalah khususnya waktu sembahyang, sebelum memulakan sembahyang, waktu berwudu, waktu ibadat-ibadat lain, insya-Allah jaga pula perbuatan ni, gangguan-gangguan syaitan, walaupun ada juga berbeza bentuknya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan saya mendengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi itu di antara sunat-sunat ketika qiyam dan juga sunat-sunat yang lain sebelum solat. Okey, jadi saya buka soalan kalau ada yang tanya khususnya berkait dengan yang kita bincangkan awal tadi, ataupun berkait dengan apa yang kita bincangkan. Ya. Dua soalan kan. Ya, silakan. Pertama pasal diri tadi, kita qiyam, perlu ke dia tak sebut kita kaki kita menghadap kiblat ke ataupun macam mana? Kaki. Itu soalan saya pertama. Yang kedua, siwak. Siwak selain itu siwak, kalau kita guna urus gigi boleh tak? Okey. Baik, soalan yang pertama menyatakan kalau kita berdiri tu, rasa saya sebelum ni dah bincang lah. Cuma ini kita letakkan apa yang dikatakan dalam kitab ni, kan? Tadi apa dia meregangkan kaki, seterusnya kadar regangan tersebut adalah keluar sejenak, dan dudukkan kaki tersebut hendaklah menghadap ke arah kiblat lah. Sudah tentu menghadap ke arah kiblat. Okey, sudah tentulah menghadap ke arah kiblat. Sebab kalau tuan perasan daripada kita qiyam, waktu kita rukuk, kita sujud sekalipun, sujud, nanti kita akan sampai di jalan. Kadang-kadang kalau sujud macam mana jari? Setelah itu menghadap ke arah kiblat. Bukan dia macam ni ke? Jari itu menghadap ke arah kiblat. Sehingga kan bukan jari tangan kita saja, jari kaki kita bersama. Dari kaki kita, apa ni, kita melipatkan dia bagi kena perut jari kaki. Begitulah juga kalau duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, sunat kita duduk istirahat. Sehingga tasyahud awal, tasyahud akhir pun sama juga. Tasyahud akhir pun sama juga. Maknanya kaki bagi semua kebanyakan hampir keseluruhan anggota menghadap ke arah kiblat. Okey, baik. Ya. Yang kedua, bersiwak tadi dinyatakan yang paling afdal itu adalah menggunakan kayu arang, kayu sugi lah. Okey, baik. Kalau kita tengok dari segi apa itu definisi siwak dia, apa dia? Tanziful fam, membersihkan mulut, membersihkan mulut daripada kekotoran. Itu asal lafaz siwak tersebut. Cuma cara yang afdal ni sebagaimana Nabi kata, sebab Nabi kata laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak menjadi bebanan kepada umat aku, akan suruh umat aku ni bersiwak setiap kali lepas, setiap kali nak solat. Tapi akan jadi masyaqqah, akan jadi kesulitan kepada kita kalau nak bersiwak setiap kali sebelum solat. Apatah lagi nak menggunakan kayu sugi tu, kan? Sebab kalau kita bahaskan kita kayu sugi ni cara pegang pun ada, dan ada waktu-waktu dia yang boleh disunatkan untuk kita bersiwak. Baik, kita kembali pada tadi, pengertian siwak ni adalah membersihkan mulut. Jadi kalau yang kita nak guna ubat, yang kita nak guna belah gigi, ubat gigi tu sama lah tujuannya, sama tujuan. Cuma berbeza alat yang digunakan itu. Berbeza alat yang digunakan itu.
Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Kalau kita nak berbandingkan dengan menggunakan peluk gigi dengan menggunakan kayu suki, mana dia hampa? Kayu suki lah. Tapi tak apalah, kalau kita katakan kita mungkin pagi kita guna peluk gigi lah kan. Lepas tu petang 2 kali, sekali contohnya lah kan. Tapi sebelum solat kita guna tu. Dapat juga fadilat yang sama juga berbeza. Berdasarkan hadis yang dinyatakan tadi. Solat, sekali solat bagi orang yang bersiwak bersamaan lebih afdal lagi daripada 70 kali solat yang tidak bersiwak. Boleh. Jari tidak. Yang dinyatakan tadi, jari itu bukan bersiwak sebab jari itu bersambung dengan anggota badan. Jadi kalau kita nak gunakan itu untuk nak tujuan membersihkan itu, boleh, tak ada masalah. Cuma tidak dinamakan siwak itu. Tangan kan? Sapu tangan. Kalau ada sapu tangan benda yang kesat boleh. Kalau jari tidak sebab kita apa dia? Nak buat tu sekali tak. Dua dalam satu kan. Boleh je. Tak ada masalah. Cuma kena bila guna sekali suki ni dia kena tahu cara dia. Jangan nak bangguna tu je. Tengok cara dia tu. Ni baru beli dia tak hancurkan pedagang mesti. Dia kena ada cara dia lah. Dia kena buang kulit dia tu, guna potong setakat mana dia, contohnya lah. Potong setakat mana yang nak dilembutkan itu. Kan? Potong kulit dia tu, lepas tu baru gigit ataupun tuk-tuk sikit. Baru dah tegang dia punya dia tu, boleh. Dan bila dah 3 hari, seminggu tu lagi tu punya selalu tu, potong pula bawah tu. Dia tu ini 40 hari tu punya itu lah. Itu ada dia punya tu tadi lah. Pakni kalau kita bahas ni detail lah. Dan ada waktu-waktu dia sebelum berwudu, sebelum sembahyang, sebelum tidur, sebelum baca Quran. Ada waktu-waktu dia. Kan? Dan setiap masa berkumur dengan Listerine kata bersihkan berkumur dengan Listerine tu untuk membersihkan mulut juga. Tak apa. Boleh lah kita kategorikan. Lebih-lebih lagi nak membersihkan dengan menggunakan lap tu boleh. Apa tu? Membunuh macam-macam, apa tu, bakteria, bau mulut dan sebagainya. Kalau ikut iklan tu lah kan. Itu pun tujuannya sama, membersihkan mulut, mengurangkan bau mulut. Sedangkan kalau siwak itu dia salah satu mengurangkan itu juga, bau yang kurang menyenangkan yang keluar daripada boleh, tak ada masalah. Okey, tak kisahlah kalau kita guna gigi apa sekalipun, cap apa, jenama apa, tajuk apa kan, tak kisah. Gunalah, ada tujuan yang besar, bersihkan. Okay. Baik. Ya, silakan. tentang aurat lelaki lah. Kalau pakai depan modelnya pusat lah kan. Ya. Pakai belakang macam mana Ustaz? Padan ni kita tahu lebih detail padan bahagian belakang. Ya, sama lah. Baina surah pusat baru badan itu juga ke pusat. Belakang. Kalau belakang mana yang setara dengan pusat. Mana kalau kita lidik. Sebab tu saya sebut tadi yang terbuka aurat tu nampak tu belahan bumper tu. Kalau dah faham kan. Kalau saya sebut belahan apa Ustaz? Kita tanya pula. Belahan tu itu dah bawah kan. Ke ada orang kita tengok Allah dah buat bentuk badan kita ni. Kalau pusat tu, ada ke orang pusat tu dia dah sama dengan belahan bawah. Dia sama dengan belahan bawah. Dah alat kelamin dah. Apa tu? Alat kelamin dah. Tulang sulbi kita bawah ni, depan itu tu, alat kelamin dia dah. Sama ada kelamin lelaki ataupun perempuan. Sebab tu, bila nampak belahan itu, dah aurat dah. Dia mana-mana. Maknanya jawapan kepada soalan tadi, belakang itu ialah yang setara dengan pusat. Kan? Setara dengan pusat. Wajib tutup mata lah Ustaz.
Wajib. Ya. Masa kat sini. Tapi kalau kita pergi Mekah Ustaz, kita tak tahu betul dah Ustaz. Kadang-kadang depan kita pun semayang pun buat. Dari nampak dia punya. Ucap dia pun. Bila buat kita Tak pegang. Dia harapkan. Kadang-kadang buat dia semayang untuk kita. Tak ni. Ya. Kalau berlaku dedah aurat tersebut, maknanya lebih utama lagi. Maknanya tadi secara umum, tak kira lah dedah aurat lelaki ke perempuan ke, kan? Sama lah hukumnya dalam bab situl aurat, maknanya mendedahkan aurat wajib. Tidak wajib. Sebab melihat bab hukumnya berganda bila kita melihat kepada aurat tersebut. Okey, baik. Okey, jadi tuan-tuan saya berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya setakat itu sahaja dan insya-Allah pertemuan akan datang kita akan masuk sunat-sunat seterusnya, yang mana sunat-sunat yang berkaitan dengan niat. Sunat-sunat yang berkaitan dengan niat. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita masuk pada perusahaan yang berkaitan dengan sunat-sunat berkait dengan niat. Baik. Jadi saya setakat itu sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi menambah pengetahuan pada kita dan meyakinkan kita bahawasanya apa yang kita laksanakan waktu solat ni kan, sebelum solat dan itu dah banyak dikurniakan pahala-pahala sunat. Sebelum solat juga lagi pun banyak. Dan kalau kita kira waktu qiyam tadi berapa? Yang lain selain itu sebelum mulakan solat ni, pakaiannya untuk banglanya, kan? Itu semuanya itu dikurniakan pahala sunat. Baik. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.